Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so now we continue with radioactive decay. Okay, radioactive decay ni sebenarnya dia lebih kurang sama dengan population growth. Cumanya kalau population growth dia makin bertambah, sebab tu perkataan growth kan, dia makin bertambah, increase. Kalau radioactive decay dia makin berkurang. Okay, so formula here dMdt equals to negative Km. Okay, where M is mass of material, maksudnya jisim bahan tu kita ukur pada jisim bahan. T is for time and K for decaying constant. Okay, so now kat sini dia sebenarnya sama. Kalau sebelum ni kita start dengan dPdt. Okay, so now untuk radioactive decay kita consider pada jisim. So dm dt equals to negative km. Okay, why here negative? Sebab nilai dia akan makin berkurang. Okay, now okay, dm dt equals to negative km. Okay, so we start with separable, maksudnya awak separatekan 1 over m dm equals to negative k dt. Okay, next integrate both side. Okay, integrate both side, you will get ln m equals to negative k t plus c. Okay, sama juga macam tadi. Kita letak eksponen ln m equals to eksponen negative k t plus c. So macam saya terangkan tadi, kat sini dia akan jadi m, kat sini dia akan jadi e negative k t dot ec, or m equals to, kat sini kita boleh ganti dengan a e negative k t. So you will get this equation. Maksudnya kita apply separable and then kita separate, kita integrate. Yang ni lah maksudnya, kita separate and then kita integrate. Okay, so simplify sehingga dapat m equals to ae negative k t. So this one for radioactive decay. Okay, so for radioactive decay, let we discuss collection of past year question, page 34. Okay, page 34, question B. Okay, so you can refer here. Okay, a scientist wants to determine the half-life of a certain radioactive substance. She knows that the substance decays in accord with the equation AT equals to CEKT. Okay, first awak kumpulkan dulu maklumat. First, dia bagi equation equals to CEKT. Okay, where AT is the amount of the substance present at time T and C and K are constant. Okay, C dengan K adalah nilai constant, tapi dia tak bagi tahu nilai. Okay, if a 10 mg sample of substance decays to 3.5, maksudnya dia kata kat sini, dia start dengan A equals to 10 mg. Dia cerita dia ada A equals to 10 mg. So kita assume kat sini initial value when T equals to 0. So your A equals to 10 mg and then substance decays to 3.5. Maknanya dia jadi 3.5 mg exactly 5 day. Maksudnya bila T equals to 5. Okay, so dia jadi 3.5. What is the half life? Okay, half life walaupun dia tak inform kat sini, maknanya dia nak kat sini dia nak T berapa, maknanya berapa separuh daripada nilai tu untuk half life. Maksudnya bila half life kita tengok yang initial. Okey, bila initial maksudnya yang asal dia adalah 10 mg, so half life dia adalah 5 mg. So yang ni awak kena tahu sendiri So A equals to 5 mg. Okey, so now bila awak dah ada information kat sini, you just use this equation here. Okey, equation here. Okey, satu lagi kat sini, walaupun dalam soalan ni dia guna A and then kat sini pun dia tak ada negatif, tapi dia still lagi sama dengan M equals to CE negatif KT, ataupun tadi saya guna A kan kat sini. So sebenarnya variable ni dia boleh guna apa-apa, tapi kebiasaannya saya guna M sebab supaya awak ingat dia adalah mass. Then kalau P biasa kita guna untuk population. Okay, so kita start dengan equation kat sini. Maksudnya when T equals to 0, A equals to 10. Okay, so awak masukkan dalam equation. Okay, A 10, C kita tak tahu berapa, E, and then kat sini K dengan 0. So dia akan dapat E0. Kat sini E0 equals to 1. So automatic kat sini awak dapat nilai
C, which is C equals to 10. Okay, bila awak dah dapat nilai C, ganti balik dalam equation A equals to 10E KT. Okay, so dapat equation kat sini. Sebenarnya aim kita ni, kita nak cari nilai C dengan K dulu. Supaya kita dapat, bila awak dah ada C dengan K, so kalau diberi A, boleh cari T. Bila diberi T, boleh cari A. Okay, so first equation, tapi tak lengkap lagi sebab kita still lagi tak ada nilai K. Okay, second one, awak ganti information yang kedua. Okay, A equals to 3.5. 10E. Okay, K kita tak tahu, tapi T dia sama dengan 5. Okay, so this one you need to solve. 3.5 equals to 10E 5K. Okay, next this one divide by 10 equals to E 5K. Okay, so K you will get ln 0.35 over 5, so equals to negative 0.20996. Okay, so this one is the value of K. Okay, so sekarang ni salin balik equation awak. Okay, equation awak dia akan jadi A equals to 10E negative 0.20996 T. So nampak tak, sebenarnya aim kita bila kita solvekan equation, kita nak cari nilai K dengan sorry kat sini adalah C. Okay, C dengan K. So bila dah ada C dengan K, automatic awak boleh cari nilai A dengan T. Okay, so kat sini so setakat ni boleh faham maksudnya yang ni awak boleh try lah. Yang ni saya ada skip step, tapi awak dah tahu dah bila nak cari, bila melibatkan eksponen kita letak ln kiri dengan kanan kan. Okay, so kat sini ln 0.35 over 5, so you will get 0.20996. Okay, so bila dah dapat equation ni, baru kita solvekan untuk half life. So it means that this one maksudnya bila awak dah tahu nilai ni, so awak just masukkan je. Okay, daripada equation A equals to 10E negative 0.20996T. Okay, bila diberi A, maknanya awak ganti A equals to 5. So yang ni salin balik, and then you can find the value of T. Okay, cuba buat. T dapat 3.3 days. Yang ni solving biasa. Sebab tu saya kata untuk topik ni dia lebih mudah sebab dia just solve equation. Cumanya yang awak kena faham ni cara nak gantikan value.